kita telah sampai dalam kuliah kita kepada hadis yang ke-17. Kita belum lagi selesai membahaskannya. Hadis itu tentang al-ihsan, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan ihsan ke atas segala sesuatu atau di dalam semua perbuatan kita dan kehidupan kita. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu ingin membunuh apa-apa yang boleh bunuhnya, maka bunuhnya dengan ihsan, dengan cara ihsan. Wa idza dzabhtum, dan apabila ingin menyembelih sesuatu yang boleh menyembelihnya, maka sembelihnya dengan ihsan. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah atas kalian sebelum sembelih menajamkan pisaunya atau barang yang ingin menggunakannya untuk sembelih. Wal yurih dhabihatah, dan hendaklah memberikan rihat untuk hayawan yang dia telah sembelih, yakni selepas sembelihnya. Kita telah terangkan setengah hadis. InsyaAllah hari ini kita akan terangkan bersabda Rasulullah SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ, dari sini, apabila ingin membunuh siapa-siapa yang boleh kita bunuhnya, فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Al-asl, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar, kita tidak boleh bunuh. Bunuh itu adalah dosa dan dilarang di dalam semua syariat-syariat Allah yang telah turunkannya kepada seluruh para anbiya dan mursalin sebelum Nabi Muhammad. Juga di dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh bunuh manusia, binatang, hayawan, apa-apa apa-apa makhluk yang ada ruh, ada hidup, kita tak boleh bunuhnya, kecuali yang dihalalkan untuk dibunuh oleh syariat sendiri. Syariat Islam menghalalkan bunuh kalau ada syaratnya, seperti jihad fisabilillah. Kalau orang bunuh orang di dalam jihad fisabilillah, yakni orang Islam perang kepada orang kafir, maka itu bunuh bukan dosa, bahkan pahala. Kalau dia bunuh orang di dalam perang, waktu perang, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, perang fisabilillah, iaitu perang orang Islam kepada orang kafir yang menzalimi. Berang orang kafir yang ada senjata dan kekuatan dan kuasa dan ingin memerang dan membunuh orang Islam, itu jihad fisabilillah. Tapi kalau ada orang Islam kata tapi yang kata macam tu pasti orang jahil, bukan orang yang ada ilmu atau belajar. Seperti dari mula orang kafir yang bukan daripada orang Arab datang, kita dengar satu cerita, tapi kita tak tahu adakah cerita itu benar atau tak. Tapi seperti cerita itu dah jadi banyak yang menjadikan kita boleh percaya cerita itu, iaitu orang jahil yang mengikuti berfikiran golongan yang sesat, yang
memiliki berfikiran teroris dan berfikiran yang sesat, yang keras, yang suka cepat mentuduh orang lain sesungguhnya dia adalah syirik atau bid'ah atau dia murtad. Ramai ada antara orang Islam orang yang tak ada wara', tak takut Allah. Senang je dia nak kata itu kafir, senang je dia boleh kata itu syirik, senang je walaupun dia buat sesuatu yang halal dalam syariat tapi di dalam fikirannya yang rosak, maka dia boleh menghukumkan kekafiran ke atas orang itu. Alhasil, orang itu jahil dan baru belajar di sisi golongan yang sesat itu. Lepas dia dengar jihad fisabilillah, kalau bunuh orang kafir dapat pahala, jihad tintan jihad sahaja, tapi jihad membunuh orang Islam. Jihad syaitan, bukan jihad fisabilillah. Jihad fisabil syaitan, sebab bunuh orang Islam. Kemudian di satu hari dia pergi masjid nak solat. Orang yang selalu di dalam golongan yang macam tu, yang memiliki fikiran macam tu, dia susah nak senyum. Hati dia selalu panas. Lidahnya sangat tajam. Ayatnya sangat kurang ajar. Macam tu. Sebab ajarannya salah, sesat. Kalau kita belajar Islam dengan cara yang betul yang Rasulullah ajar sahabat, kita akan jadi baik dengan tematik. Tapi kalau kita ikut golongan yang sesat, kita akan jadi syaitan di dalam gambaran insan. Maka orang itu pergi tempat wudu, dia nampak ada orang, nampak zahirnya orang putih sebelahnya, dia pergi bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Tempat wudu di dalam masjid, dia bunuh. Lepas orang datang, ada apa-apa yang telah jadi? Dia kata, saya bunuh orang kafir ini fisabilillah, supaya nak dapat pahala. Walhal dia masuk api neraka oleh itu, bukan syurga. Akhirnya mereka tanya, kenapa bunuh orang itu? Dia kata, nampaknya kafir. Nanti orang tanya dia, orang yang ada akan, dia buat apa dalam masjid tempat wudu kalau dia orang kafir? Ini orang Islam, orang putih yang sudah masuk Islam. Subhanallah. Ajaran yang sesat, ini hasilnya. Hasilnya kita akan dapat contoh yang macam ni. Orang jahil, orang sesat, orang yang jauh daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kalau orang itu memang kafir, yang dia dibunuh tempat dulu, dia orang kafir datang untuk macam ziarah negaramu, macam orang kafir yang datang sini ahli zimmah, yakni masuk oleh visa. Kalau kerajaan tak bagi visa, halalkan atau bolehkan untuk satu golongan boleh masuk tanpa visa. Maksudnya yakni mereka dalam aman. Maksudnya negara Islam itu telah memberikan aman kepada orang kafir. Maka tak boleh siapa-siapa orang Islam kacau mereka. Tak boleh siapa-siapa orang Islam sentuh pun mereka. Bahkan haruslah kita membuatkan ikhlas dan ihsan kepada orang kafir yang datang kepada negara kita. Cuba buat akhlak, cuba jemput mereka datang rumah, cuba mudahkan urusan mereka supaya mereka suka Islam. Seorang kawan saya, Ustaz Fadlul Latif, daripada Panting, satu hari dia orang yang pandai cakap bahasa Afrika, bahasa Melayu. Dia orang Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Afrika, bahasa Arab, bahasa Urdu, banyak bahasa dia boleh, bahasa Inggeris. Dia cakap, tapi subhanallah, ruh dia bagus. Ustaz itu, dia cerita kepada saya, di satu hari dia lalu depan bantai murid dekat Banting. Dia nampak ada dua orang, mungkin dengan anak kecil sekali, macam orang putih, orang asing dari Australia atau negara lain. Maka dia singgah
dengan keretanya sebelah mereka. Dia turun, salam, dia pakaian Melayu, kain, baju tinggal, kopiah. Dia datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang putih itu terkejut. Tak ada satu pun, ramai orang di dalam dekat pantai, tak ada satu orang pun datang salam kepada mereka. Tapi mereka, walhal mereka orang Islam juga. Maka terkejut orang putih. Dia fikir ada sesuatu dia nak bagi tahu, atau ini macam tadi Buddhis atau dia cakap, Assalamualaikum sahaja, saya nampak kamu asing, saya singgah nak salam kamu, nak kenal kamu dari mana. Kita orang Malaysia, dari negara Malaysia. Kamu dari negara mana? Maka orang putih itu sangat terasa luas hati dia, rasa tenang sangat. Tak pernah ada satu orang nak kenal dia atau nak muliakan dia. Kita tahu orang putih macam mana, mereka sangat terasa seronok, mereka suka akhlak, suka lembut. Nanti dia jemput mereka datang rumah, dia buat makan. Orang putih itu sahaja tengok, terkejut. Dia kata, kenapa nak jemput macam tu? Nanti dia terangkan, dia kata, sahaja Islam suruh kita macam tu. Kalau nampak orang asing datang negaramu, kampungmu, janganlah biarkan. Pastikan dulu dia ada tempat tinggal tak? Kalau tak ada, bantu. Pastikan dia ada duit cukup untuk makan minum tak? Bantu kalau dia tak ada. Tengok dia berdoa apa, nak bergerak sana kanan kiri pergi sana, bantu dia. Ini akhlak yang ajar kita, yang Islam ajar kita, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam satu riwayat, memuliakan orang asing adalah salah satu kemuliaan kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa dengan orang asing. Macam orang pergi kepada negara lain macam tu, pasti dia rasa risau, rasa sedih, jauh dari negara dia, jauh di negara yang bahasa mereka lain. Bagus, sunnah Islam ajar kita masukkan gembira di dalam hati mereka, bagi dia rasa macam kamu di negaramu. Jadi sekiranya ulama kata, kalau sekiranya orang itu yang kafir, bukan orang Islam, dari mana-mana negara pun, tak boleh bunuh, tak boleh. Bukan bunuh, tak boleh takutkan dia, tak boleh buat dia takut pun, tak boleh buat dia. Bahkan Islam ajar kita buat akhlak dan ihsan kepada mereka. Nabi SAW bersabda, man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang zimmi. Zimmi ini yang masuk negara dengan izin, dengan cara betul, masuk daripada airport, masuk dengan di bawah pandangan kerajaan, maka tak boleh kita bunuhnya, tak boleh kita tuntut, tak boleh kita kacau pun. Bahkan sunnah kita ihsan kepada dia, bantu dia selama dia ada di dalam negara kita. Yang Islam halalkan kita bunuh dan berang kepada orang kafir yang sekarang berang kepada kita. Ada satu antara orang kafir datang nak berang kita, kita wajib berang, wajib bunuh mereka. Itu membunuh yang dihalalkan oleh syariat. Tapi kafir yang bukan daripada orang berang, bukan yang ada senjata, Nabi SAW kata jangan bunuh dia. Sebab itu di dalam satu perang jihad fisabilillah, satu kali Nabi SAW nampak satu perempuan dibunuh, tak ada senjata dekatnya. Maka Nabi SAW marah. Dia kata, maka hadhihi lituqatil. Tak eloklah bunuh perempuan ini, sebab dia bukan layak untuk nak berang kepada kita. Siapakah yang buat itu? Mereka kata, ya Rasulullah, itu Khalid bin Walid. Maka Sayyidina Rasulullah panggil, mana Khalid bin Walid? Lepas dia panggil, dia kata, selamatkanlah dirimu sekarang. Lepas ini jangan bunuh perempuan, jangan bunuh budak kecil. Orang yang lari, jangan kejar dia, biarkan dia lari. Sebab Islam bukan sangat sungguh-sungguh nak bunuh orang. Islam sangat sungguh-sungguh nak menyelamatkan orang. Sebab itu jihad fisabilillah, apa tujuannya? Bukan bunuh. Jihad fisabilillah bukan maksudnya sungguh-sungguhlah nak bunuh. Tak, sungguh-sungguh bawa hidayah, sungguh-sungguh
dakwah kepada mereka. Sungguh-sungguh selamatkanlah mereka daripada azab api neraka. Itu tujuan jihad. Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh budak kecil, jangan bunuh orang yang lain, jangan bunuh orang yang disewa. Macam antara itu ada orang berang dengan mereka sebab mereka bayar kepada dia. Tak bayar bunuh, biar dia selamat. Yakni bunuh siapa? Orang yang memang sangat-sangat dendam, sangat-sangat dengki, sangat-sangat benci, nak bunuh kita. Itu sahaja yang boleh bunuh. Dan sebelum bunuhnya Rasulullah SAW ajar kita sesuatu. Itu sebab ramai orang Islam sekarang tak faham jihad. Jihad itu adalah satu mesej yang sangat indah kalau kita faham jihad yang daripada Rasulullah. Jihad Islam ini penuh dengan adab, penuh dengan rahmat, penuh dengan lembutan. Nabi SAW suruh Sayyidina Ali bin Abi Talib, sebelum kamu memula perang dan bunuh orang, dulu kena sampaikan dakwah kepadanya. Yakni waktu perang dulu buat dakwah. Kamu nak masuk Islam tak? Masuklah Islam. Ini agama yang betul. Ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu akan selamat dunia dan akhirat. Dan kita tak akan bunuh. Waktu perang pun kena buat dakwah. Kena sungguh-sungguh bagi mereka masuk Islam. Jangan bunuh terus. Itu yang diajar oleh Islam. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bunuh ini boleh di dalam dua keadaan. Yang pertama, qisas. Ada orang bunuh orang. Sekarang halal untuk al-hakim, pemimpin, bunuh orang itu yang bunuh orang. Qisas. Walakum fil hayati qisas, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil qisas. Engkau wahai orang Islam akan hidup apabila hukum qisas hidup. Yakni apabila kita bunuh orang yang bunuh, maka itu telah dapatkan yakni balasannya yang sesuai. Dan kita akan hidupkan keadilan apabila bunuh orang yang bunuh. Ini keadaan yang pertama. Ini perkara yang pertama yang boleh bunuh dalam Islam. Yang kedua, jihad. Kalau ada jihad fisabilillah, tapi jihad betul, bukan jihad ISIS, bukan jihad orang sesat, bukan jihad orang bid'ah dan khawarij, bukan jihad yang berlaku di Mesir sebelum 2 hari atau 3 hari. Minggu lepas ni 300 lebih orang salat Jumaat, maka ada 2 atau 3 orang khawarij sesat, jahat, dengan pistol mereka bunuh yang 300 semua. Mereka kata apa? Allahu Akbar. Hakikatnya asyaitanu akbar di dalam otak mereka dan hati mereka. 300 orang dalam masjid. Sekiranya, kita sekiranya kalau kita kata yakni kalau sekiranya ada satu orang jahat dan dia bunuh orang, kita nak buang qisas. Nabi SAW bersabda, jangan membuatkan masjid ini tempat qisas. Nabi SAW, walaupun qisas itu yang halal, qisas itu halal, boleh kita bunuh orang yang bunuh orang lain, tapi qisas tak boleh kita buatnya dalam masjid. Bagaimana kalau bunuh dengan batil, tambah hak, tak halal, bunuh haram dalam masjid? Lebih turut. Kalau qisas yang halal, tak boleh kita buatnya dalam masjid. Sebab apa? Darah akan keluar dan kotorkan dan najiskan masjid. Kalau itu qisas halal. Nabi SAW bersabda, la qawada fil masajid. Maksudnya, yakni tak boleh kita buat qisas dalam masjid. Bagaimana kalau itu haram? Bunuh orang pun dengan zalim dan haram dan dosa besar. Lebih turut dan lebih tidak menghormati masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW suruh kepada kita, apabila kita ingin membunuh orang di dalam jihad fisabilillah atau qisas, maka kita
harus berihsan. Bagaimana berihsan? Yakni jangan saksa dia, jangan cucuk dia dengan pisau, dengan cucuk dengan cara yang tak buat dia mati terus. Beberapa macam yang kita nampak sekarang yang jadi antara orang Islam. Setiap satu golongan yakni bersungguh-sungguh macam mana nak saksa orang yang mereka tahan daripada golongan yang lain. Yakni tak pernah jadi di dalam sejarah Islam yang macam yang sekarang jadi di antara orang Islam. Setiap satu orang macam sungguh-sungguh macam mana kita nak saksa atau azab orang yang mereka tahan daripada golongan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsinul qitlah. Kalau kita ingin membunuh orang yang boleh kita bunuhnya, iaitu dalam qisas atau jihad betul fi sabilillah, maka kita kena bunuhnya dengan ihsan, yakni tanpa ada saksa atau ta'zib. Ada idza iqtasalahu al-ayati min man sara minhu taqsir. Naam. Al-muthlah. Wa naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil muthlah. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada orang Islam untuk mensaksakan atau untuk main dengan badan manusia yang boleh kita bunuh mereka. Yakni seperti sebab antara adat-adat jahiliyah orang Arab dahulu, mereka kalau tahan satu orang, mereka dulu saksa dia, potong telinga dia, potong hidung dia, buat dia kelakar badan dia, buat badan dia tak cantik, baru mereka bunuh. Atau kadang-kadang mereka melakukan benda itu yang teruk sangat selepas mereka bunuh. Lepas bunuh, mereka biarkan badan dia, potong dia sikit macam tu, main dengan badan orang. Nanti keluarga dia datang, buat bekas keluarga dia atau kaumnya atau kampungnya. Nabi SAW lepas putus sebagai Nabi dan Rasul, dia padamkan dan melarangkan perbuatan itu yang teruk, iaitu al-muthlah. Tidak boleh kita melakukan al-muthlah. Tapi pernah jadi satu kali seorang sahabat, yakni ada satu golongan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menzahirkan Islam, masuk Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas mereka keluar dari Rasulullah, tibu, yakni mereka tibu, kata dapat Rasulullah kita nak masuk Islam. Lepas keluar, lepas sampai di hujung Madinah, mereka jumpa satu orang Islam yang jaga kambing, jaga unta. Maka mereka bunuh dia dan masukkan duri kepada mata dia, kepada lidah dia, potong dia, yakni main sangat dengan badan dia. Lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar cerita itu, hantarkan beberapa sahabat tahan mereka. Dan sahabat membuatkan dengan golongan itu seperti mana mereka buat dengan orang yang jaga kambing, potong dia, masuk duri dia. Hukum itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangkan al-muthlah. Sahabat buat itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangkan al-muthlah. Tapi selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangkan al-muthlah terus. Dah tak boleh. Tak boleh buat lagi perkara itu. Tapi di dalam qisas, kalau ada orang bunuh orang dengan pisau, adakah kita qisas kepadanya dengan pisau atau dengan pistol? Macam tu. Kalau orang bunuh orang dengan batu, pecahkan kepala dia, qisas macam mana? Sama atau dengan yang lain? Ada bahagian ulama kata tak, kita kena buat qisas dengan pedang sahaja, potong kepala, tak ada cara lain, walaupun dia bunuh dengan cara lain. Tapi di dalam mazhab yang lain juga ada mazhab yaf'al bihi kama fa'al, macam mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mazhab mereka boleh kita buat qisas seperti mana dia bunuh, seperti mana dia bunuhkan orang tu, kita buat seperti itu. Dia bunuh dengan apa, dengan cara apa, kita bunuh macam tu. Kecuali dengan bakar. Kalau dia bakar kan kita tak boleh buat qisas dengan bakar, sebab bakar itu yang benda yang memang tak boleh walaupun dalam qisas.
Nabi SAW bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazabkan atau mengkesaskan dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah sahaja Subhanahu wa taala yang ada hak untuk membakarkan apa-apa. Yang lain semua tak boleh guna api. Sebab di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW datang seorang perempuan jariyah, hamba, alaiha ardahum bil Madinah, yakni dia mempunyai satu emas dekat leher dia, rantai atau di tangan dia. Maka seorang Yahudi nampaknya dia terus merasa tamak nak dapatkan apa? Nak dapatkan emas tu. Maka orang Yahudi tu dia ambil satu batu besar, dia buang dia kepada kepala perempuan. Kemudian perempuan itu diambil, dia curi apa? Emasnya. Perempuan itu diambil sehingga dapat Nabi SAW. Halas, kepala dia dah pecah. Dia tinggal sahaja sedikit dia akan meninggal. Itu muslimah. Maka Nabi SAW tanya dia. Dia kata, fulan qatalaki. Dia sebut nama dia. Sebab mereka semua dah nampak. Mereka cakap fulan yang buang batu kepada kepalanya. Fulan itu dia yang bunuh kamu tak? Nabi SAW tanya dia 3 kali. Kali yang ketiga dia buat kepala. Lepas tu dia mati. Dia dah bagi tahu, ya betul, dia yang bunuh dia. Maka Nabi SAW dia suruh sahabat bawa orang Yahudi itu, kemudian mereka bunuhnya dengan dua-dua batu itu. Seperti mana dia bunuh perempuan muslimah itu, maka Nabi SAW dia dengan cara yang sama. Hadis ini sahih oleh riwayat Bukhari Muslim. Oleh hadis itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu pendapatnya, mereka kata khalas. Hadis ini bukti apa? Kalau di dalam qisas. Kalau qisas, dia bunuh orang, kita bunuh dia sama macam tu. Tapi boleh untuk al-hakim pemimpin, boleh dia bunuh dia dengan cara yang senang. Tak ada masalah. Sahaja Imam Syafi'i itu bukan kata wajib. Tadi kata ini boleh. Boleh kita membunuhnya seperti mana dia bunuh orang yang lain. Mazhab yang lain dia kata tak. Tidak boleh membuatkan qisas kecuali dengan pedang. Maka ini adalah hukum bunuh orang. Ini kalau fil qisas, fala yajuzu at-tamthil. Maka tidak boleh, ulama kata, kita membuat permainan dengan badan manusia walaupun hayawan. Ulama kata walaupun hayawan pun tidak boleh kita buat al-muthlah, yakni potong ke telinga dia, potong ekor dia, potong satu kaki, macam tu batahkan satu kaki, kecuali kalau itu untuk hajat. Hayawan itu memang perlu perkara tu, yakni potongnya untuk keperluan. Seperti itu manusia. Kadang-kadang manusia kita potong bukan kepala mati, kita potong kaki dia. Kalau dia macam kadang-kadang ada penyakit kencing manis sebagainya, maka itu namanya muslah, yakni kita memburukkan gambarannya atau potong tangan dia macam tu. Tapi ini untuk apa? Keperluan. Memang dia perlu untuk potong untuk selamatkan yang lain. Di dalam keadaan itu boleh. Begitu juga penatan. Kalau kepala tak boleh, itu mati. Nah, al-ulama menyatakan untuk membakarkan apa-apa manusia atau binatang tidak boleh. Sebab Nabi SAW bersabda seperti mana hadis yang tadi, tidak boleh, tidak ada hak untuk membakarkan siapa-siapa kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala yang boleh, yang ada hak menggunakan api. Walaupun untuk qisas yang halal tak boleh pakai api. Kena bunuh dengan biasa. Sebab itu Nabi SAW pernah lalu satu kali sebelah satu tempat yang banyak dengan semut. Tapi Nabi SAW tengok semut itu dibakar, yakni ada orang bakar dia. Dia buat sesuatu atasnya, dia bakar semua semut itu. Maka Nabi SAW marah. Nabi SAW marah dan tanya siapa yang buat itu dan tegur. Dia kata kepada mereka, tidak boleh menggunakan api
yakni maksud Rasulullah SAW, kalau semua tu ganggu, boleh buat dengan air sikit macam tu, dia akan hilang nanti. Atau boleh sapu dia dengan menyapu, boleh apa-apa cara lain boleh pakai, tapi jangan guna api untuk membunuhkan apa-apa. Walaupun perkara itu dihalalkan untuk bunuh, tapi tak boleh bunuhnya dengan api, tak boleh. Itu haram. Baik. Yang kedua sekarang, wa idza dabahtum fa ahsinu ad-dibha, yakni apabila kamu ingin menyembelihkan satu binatang, maka sembelihkannya dengan ihsan. Tadi kita terangkan tentang bunuh, macam mana bunuh dengan ihsan. Sekarang kita terangkan tentang menyembelih. Kalau nak sembelih, apakah binatang yang kita boleh sembelihnya? Kambing dan lembu. Tapi kalau unta, cucuknya dekat lehernya itu cukup keluarkan darahnya, dan itu halalkan darahnya, dagingnya jadi halal dengan cucuk itu. Maka tiga binatang itu yang Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkannya untuk kita orang Islam, maka antara syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah halalkan kita untuk sembelihkan lembu dan kambing dan kita makan dagingnya, kita harus sembelihnya dengan ihsan. Yakni macam mana kita sembelihnya dengan ihsan? Perkara yang pertama, macam mana kita ihsan kepada binatang apabila kita nak sembelih. La yasra'aha bi'unf. Imam Ibn Hajar kata, jangan dia tolaknya dengan kuat sampai boleh patahkan tulangnya atau sampai dia jatuh dengan kuat. Dan jangan tariknya dengan kuat. Nabi SAW satu kali memandang kepada seorang sahabat, dia menarikkan satu kambing dengan kaki dia. Dengan kaki dia tarik dia. Maka Nabi SAW kata kepadanya, "Tuqhabir ala akhadta bi salidatiha." Yakni bawalah dia, tariknya dengan elok, dengan lembut. Kisianlah dan dahlah kamu nak sembelihkan dia. Maka kalau kamu dah mahu sembelih, bawa dia dengan elok, dengan lembut, dan jangan tariknya dengan kaki. Nabi SAW ajar dia, pegang dia dengan leher. Pegang dia dengan leher. Atau angkat dia kalau kamu boleh angkat. Atau pegang empat-empat kaki dia, bawa dia macam tu. Tapi jangan bawa satu kaki sahaja, tarik. Macam dengan ikatkan dengan satu tali, tarikkan dia. Itu makruh. Sahabat itu jawab kepada Rasulullah, dia kata, kenapa lagi saya nak bawa dengan lembut-lembut? Saya memang akan sembelih, bunuhkan. Maka apakah faedah yakni macam tu? Nabi SAW ajar dia, yakni walaupun kamu nak sembelihkan, tapi bawa dia dengan lembut. Yakni binatang ini pun dia ada perasaan. Binatang ni juga ada takut daripada kematian. Ulama kata memang dan dia boleh rasa kamu sekarang tariknya untuk nak bunuh, untuk nak sembelih. Sebab itu Nabi SAW kata, kalau nak bawa dia dengan elok, dengan lembut. Juga antara ihsan kepada binatang yang kita nak sembelih, kita kena tajamkan pisau sebelum kita sembelih. Seorang sahabat, satu hari Rasulullah SAW nampaknya, dia meletakkan kambing di bawahnya dan letakkan kakinya atas leher. Kemudian dia tajamkan pisau. Kambing itu dari bawah nampak kepada dia dengan mata dia. Kesian. Nabi SAW rahmah lil alamin. Bukan kepada manusia sahaja, rahmah kepada semua makhluk Allah. Dia nampak kambing, dia rasa kesian. Ini perasaan orang Islam yang betul. Nabi SAW nampak kambing, nampak kepada pisau macam tu. Nabi SAW rasa sedih, rasa kesian kepada kambing.
Dia tegur sahabat tu. Nabi SAW kata kepadanya, kenapa tak tajamkan pisaumu sebelum kamu letakkan dia macam ni? Atau tajamkan pisaumu jauh sebelum kamu bawa dia sehingga sini. Jangan bagi dia nampak pisau. Adakah kamu ingin membunuhkan dia 2 kali? Nabi SAW kata, yakni kalau dia nampak pisau, dia dah Nabi SAW kira macam kamu dah sembelih. Yakni kamu sembelih dia 2 kali, bunuhkan dia 2 kali. Kali yang pertama dengan tekutkan dia, tunjuk dia pisau. Kali yang kedua yang sembelih betul. Tapi Nabi SAW maksudnya jangan bagi dia dengar pun suara tajamkan pisau. Jangan bagi dia tengok. Kejutkan dia sahaja. Letaklah telinga dia kepada mata buat dia dengar. Biar dia tak rasa, terus tak sembelih. Sebab apa? Apakah hikmah tajamkan? Sebab dia akan senang potongkan lehernya. Dan kena pastikan al-wadajain. Ulama kata ada 2 orang di sebelah kanan dan kiri ini. Nabi SAW kata wajib kita sembelihkan yang 2 orang ni. Sebab di jahiliyah dahulu, zaman jahiliyah orang Arab, cara mereka buat macam ni, potong sahaja sikit dari sini, nanti biarkan dia sampai mati. Dan ini saya pernah nampak depan mata saya bahagian orang, tapi tak tahu dia orang Islam tak. Dia macam tu, dia buat sikit sahaja kepada satu ayam macam tu, macam tak potong yang 2 al-audaj. Ulama kata Nabi SAW misalnya al-audaj, ini 2 orang ni mesti sembelih banyak sampai pastikan sudah potong 2 orang yang ada kanan dan kiri, baru dia jadi halal. Kalau dia sembelih sikit tak potong 2 ini, jadi maitat. Binatang itu jadi maitat, najis, tak halal kita makannya. Ini hikmah kita tajamkan pisau. ومن الإحسان إلى البهائم عدم حبسها للقتل وغيره عن صبر البهائم. Juga antara ihsan kita kepada binatang, jangan kita letakkan barang yang lagi berat daripada kemampuan dia atasnya. Tapi sekarang dah banyak kereta, banyak lori. Kalau sebelum ini atau kalau masih ada dekat kampung, kadang-kadang angkat barang atas keldai atau atas kuda atau atas unta. Yang ini masih ada di Arab. Di negara Arab banyak masih orang kenderaan mereka masih binatang, masih pakai unta. Ramai, ada banyak kampung masih pakai unta, masih pakai keldai. Di dalam bandar pun ramai orang yang pakai keldai. Kalau pergi di negeri Hudaidah, Yaman, atau negeri lain, banyak orang pakai keldai. Buat yakni belakangnya 2 tayar macam tu, letak barang, letak tapung beras macam tu belakang dia. Maka Nabi SAW ajar kita, kalau kita ingin menggunakan binatang itu mengangkat barang, jangan letak banyak barang. Haram, tak boleh. Ihsan yang kedua, la yastamir rakiban 'alaiha wa hiya waqifa illa li hajah. Yani kalau ada orang nak borak-borak dengan kawan dia, mereka naik kuda atau keldai sebagainya, maka jangan mereka naik dan duduk atas binatang tu tanpa menggunakan dia. Yakni mereka berdiri sahaja, dua-dua borak-borak cakap. Makruh. Turunlah dari dia. Kesian sebab dia rasa benar. Binatang tu rasa benar. Antara ihsan kita kepadanya, kita jangan penatkan dia tanpa faedah. Guna dia untuk yang kamu perlu. Nak jalan, naik. Nak berhenti, turun dari dia. Nabi SAW satu hari keluar, dia nampak 2 sahabat borak-borak atas 2 kuda. Maka Nabi SAW marah, tak suka. Dia tegur mereka, dia kata, kalau kamu ni dua-dua nak borak-borak, apakah yakni dosa dua kuda ini angkat kamu? Turunlah dari dia, bagi dia rehat. Sementara kamu dua-dua habiskan borak-borak, lepas kamu dah mahu guna, pakai, naik atasnya.
Wala yahlub minha ma yadur waladha, dan jangan mengambilkan susu semua sehingga anaknya tak dapat. Ada bahagian orang buat macam tu. Daripada kambing, kadang-kadang anak kambing kecil dah tinggal tulang, dah tak ada apa-apa. Kita kena ihsan kepada binatang ini. Binatang ini makhluk Allah. Allah akan tanya kita. Jangan kita ambil semua susu kambing, semua susu lembu, sampai anaknya pun tak dapat. Kita ambil dan tinggalkan sikit yang boleh anaknya minum. Bukan macam orang kadang-kadang dia ambil susu kambing, dia bagi anaknya susu lain. Astagfirullahaladzim. Atau ambil susu lembu, dia bagi susu lain dari kedai, dia bagi dia kepada anaknya. Kesian. Susu itu hak dia, Allah telah bagi. Allah telah ciptakannya di dalam ibunya untuk dia, bukan untuk kita. Tapi kadang-kadang di dunia ini, subhanallah, zaman sekarang bentingkan bisnis. Wala yashwi samaka wal jarad hatta yamut, dan tidak boleh kita masak ikan kecuali selepas mati. Pernah satu kali saya nampak di YouTube restoran yang orang suka nampaknya macam istimewa. Sebab apa? Sebab dia bakar ikan fresh, dia bergerak pun, yakni dia masa tinggal dia bergerak, yakni masih hidup, bukan yang sudah lama mati. Astaghfirullahaladzim. Ini mensaksakan dia, ini azab dia, haram, tak boleh. Tak boleh tadi. Ini mengazabkan dia. Biar dia mati dulu, baru bakar. Masukkan dia dalam minyak yang panas sebelum dia mati. Astaghfirullahaladzim. Tak boleh, haram. Begitu juga semua yakni apa? Binatang-binatang yang lain. Biar dia tidur, itu Nabi SAW kata, waliyurih dabihata, dan berikanlah rihat kepada hayawan yang kamu telah sembelih. Kalau yang tak perlu sembelih macam ikan, tak perlu sembelih, mati halal boleh. Macam bukan macam binatang lain. Tapi suka-sukanya bagi dia rihat, bagi dia mati dulu. Selesai rohnya keluar, baru sekarang masukkan dia dalam minyak. Nah, Nabi SAW untuk hari musnah di satu hari Nabi SAW, seorang sahabat, dia tarik satu kambing. Tapi kambing itu lapas, bebas. Dia lari. Dia pergi mana? Lari jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bagi dia. Dia macam menyelamatkan dirinya dapat Rasulullah. Dia datang dapat Rasulullah, itu orang sembelih keras hati dia. Datang bawa dia lagi ikut Rasulullah SAW, banding kepada kambing itu, kambing banding kepada Rasulullah. Rasulullah kata kepadanya, isbiri, sabarlah. Ini adalah arahan Allah. Allah telah halalkan sembelih kamu. Sabarlah lillahi ta'ala. Dan kau wahai Jazzar, Jazzar ini nama orang yang terjadi sembelih. Wahai Jazzar, kamu ni bawalah dia dengan lembut. Baca nama Allah, jangan tajamkan pisau dulu, jangan azabkan dia, jangan seksa dia. Itulah cara Rasulullah SAW. Juga seorang sahabat juga datang kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya merasa kesian ketika saya sembelih kambing. Saya pun rasa kesian, bukan sangat keras hati saya. Yakni kesian waktu saya sembelihkan. Maka dia jawab kepadanya, inna rahmataha irrahimtaha rahimakallah. Kalau kamu sembelihnya dengan merasa rahmat dan kesian kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatikan kamu. Jadi walaupun sembelih, tapi sembelih dengan adab, dengan ihsan, dengan lembut, dengan rahmat. Jangan sembelih dengan keras, jangan sembelih dengan tanpa perasaan, tak ada langsung perasaan. Ulama menyatakan, inna Allah la yarhamu birahmatil usfur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati bahagian orang kerana dia merahmati kepada satu burung yang kecil. Kita rahmat kepadanya, kita kesian kepadanya, maka Allah merahmatikan kita, yakni masukkan kita syurga, bahagiakan kita dunia dan akhirat, dan ampunkan dosa
kita semua. Oleh apa? Oleh perasaan rahmat. Kita sebagai orang Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti menghidupkan khuluq ar-rahmah, akhlak merahmati kepada makhluk-makhluk yang lain. Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, ulama yang sangat hebat. Satu hari lepas meninggal, orang mimpi dia. Dia tanya dia, dengan apa Allah ampunkan dosamu dan merahmatimu? Dengan apa kamu masuk syurga Allah? Dia nampaknya dalam syurga macam tu, dalam mimpi. Imam Al-Ghazali kata, di satu hari Allah ampunkan dosaku dan merahmatiku. Dengan apa? Dengan satu amalan yang tak tersangka. Di satu malam, tinggal saya tulis kitab, menuliskan kitab-kitab. Di zaman dulu tak ada pen macam sekarang. Pen mereka dulu masuk dakwat. Dalam dakwat kayu tu nanti tulis. Lampu buka api. Macam tu. Maka di tengah malam saya sedang tulis kitab. Kemudian saya saya baru masuk yang pen itu dalam dakwat. Keluar nak tulis, tiba-tiba datang lalat. Terbang kepada dakwat, minum. Maka saya terpaksa macam berhentikan tangan saya. Macam ni sampai saya penat. Tapi nak dia selesai, tak nak kejutkan dia. Nak dia selesai minum sampai hilang dahaganya. Yakni dia merahmati apa? Lalat tu. Dia bagi dia minum sampai habis. Lepas dia selesai, baru dia gerak, balik dia tulis. Maka selepas saya meninggal, jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadaku, saya telah merahmatimu kerana kamu merahmati lalat itu. Subhanallah. Tak mesti lalat, tak mesti burung, tak mesti apa-apa. Rahmatlah, angkatlah di dalam hatimu lembut dan rahmat. Apa-apa perkara yang susah, apa-apa perkara yang berat, rahmatlah kepada orang yang lain, rahmatlah kepada binatang yang lain. Di satu hari ulama ceritakan tentang satu orang. Kita habiskan kuliah kita dengan cerita itu. Cerita itu sangat ajib, subhanallah. Mereka kata, dia mencerita tentang satu orang, iaitu Al-Imam Auf Al-Bakali. Dia menceritakan tentang satu orang yang pernah menyembelihkan satu anak lembu yang kecil. Dia sembelihkan anak lembu itu di depan ibunya. Itu antara tayyib, antara ihsan di dalam sembelih. Jangan sembelihkan anak depan ibu, dan jangan sembelih satu depan yang lain dia tengok. Ini salah yang sangat-sangat kita kena jaga. Jangan sembelih satu lembu depan lembu yang lain, makruh. Tak boleh macam tu. Kena ihsan. Kena buat walaupun macam kain atau apa-apa macam tu. Kena sediakan. Kalau susah sebab banyak, rancangkan bagus-bagus. Sebab perkara tu setiap tahun ulama rancangkan bagus-bagus macam mana kita buat setiap satu di dalam tempat yang jauh sikit. Maka orang tu sembelihkan anak lembu di depan ibunya. Fakhabil. Ulama kata, yang Auf Al-Bakali, ulama ni cerita, dia kata orang itu kerana perbuatan tu yang tambah ada rahmat, tambah ada kasihan kepada ibunya, maka otaknya dah jadi masalah dan keadaannya dalam hidup dah jadi susah, rezekinya sangat susah. Mereka kata dari mula dia sembelihkan anak lembu tu depan ibunya, lama, masa panjang. Nanti di satu hari sebab dia dah jadi otak dia masalah, dia jalan macam tu, baru pusing sahaja. Dia pergi duduk satu hari, pernah bawah satu pokok. Tiba-tiba jatuh daripada pokok itu anak burung yang belum lagi ada sayap. Ibunya atas, tak tahu macam mana, dah kena kabur, takut untuk anaknya. Dia nak ambil tak boleh, macam tu, macam mana. Dia takut daripada orang tu. Maka orang itu dia pergi ambil balik anak burung itu, dia balik bagi letak di dalam rumah burung ibunya. Ulama kata Auf Al-Bakali itu, dia kata dari mula dia balikkan burung itu, Allah balikkan kesihatan dia. Subhanallah. Allah balikkan kesihatan dia dan rezekinya jadi luas. Balik macam dulu dan lagi baik, lagi bagus. Dengan berkat apa? Dengan berkat rahmat. Antara akhlak Rasulullah SAW yang sangat hebat adalah khuluqur rahmat, akhlak rahmat.
Jadi kita haruslah sentiasa merahmati diri kita, merahmati manusia, merahmati binatang dan merahmati semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, agar supaya insya-Allah Subhanahu wa taala merahmatikan kita, membahagiakan kita, memasukkan kita di dalam syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah.